السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما واغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للخير، اللهم ارزقنا حسن النية وحسن العمل، وارزقنا يا ربنا أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا علام الغيوب، يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا للخير يا كريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وارزقنا عملا صالحا يقربنا إليك رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، أنزل علينا الرحمة والسكينة، واحفظنا يا ربنا من الأمراض وسيء الأسقام. اللهم يا أرحم الراحمين، إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. أما بعد، مسلمين dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Fussilat, Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman yang mafhumnya, sesungguhnya mereka yang telah kata Rabbuna Allah, mereka yang telah beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka yang beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqamu, dan mereka telah beristiqamah pada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu, malaikat akan memberi kepada mereka berita gembira. Malaikat akan memberitahu mereka untuk jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, hendalah kamu ambil berita gembira, kamu akan masuk ke dalam syurga yang Allah subhanahu wa ta'ala telah janji akan masukkan para mukminin ke dalamnya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, istiqamah dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala perkara yang sangat penting bagi seorang manusia yang mahu selamat di hari akhirat. Beristiqamah dalam melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Beristiqamah pada ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada aqidah, pada amalan, pada akhlaknya sallallahu alaihi wasallam, itu adalah satu perkara yang sangat penting.
Dan mereka ini yang beriman dan beristiqamah. Mereka beriman dengan Allah dan Rasulnya, telah belajar ilmu fardu ain, telah tahu apakah yang wajib, apakah yang haram, dan mereka buat segala yang wajib, meninggalkan segala yang haram, dan mereka memperbanyakkan sunnat. Mereka ini yang beristiqamah dalam keadaan yang kita sebut, mereka akan jadi daripada para awliya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana akan datang kepada mereka para malaikat. Bila datang kepada mereka para malaikat? Para awliya Allah, para awliya Allah, para salihin, apabila mereka hampir keluar daripada dunia ini, sebelum keluar ruh mereka, akan datang kepada mereka malaikatur rahmah. Dan malaikatur rahmah ini, muka-muka mereka sangat cantik. Muka-muka mereka seperti matahari. Maka datang kepada orang salih ramai daripada malaikatur rahmah sebelum keluar ruhnya. Ada di antara para awliya illah yang akan datang kepada mereka 500 daripada malaikatur rahmah. Dan apabila orang salih ini yang hampir keluar ruhnya melihat mereka, dia rasa gembira dengan kedatangan para malaikatur rahmah. Dan malaikat akan memberi berita gembira kepada orang salih apabila datang Malakul Mauti Azrail alaihi salam, maka dia akan kata kepadanya, Abshir ya waliyallah birahmatillahi wa ridwanih. Yani ambillah berita gembira ini wahai waliullah. Allah Ta'ala akan merahmati kamu dan Allah Ta'ala akan memberi nikmat kepada kamu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ini adalah bagi orang yang beristiqamah dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beristiqamah perlu kepada mujahadah. Perlu kepada mujahadah. Bukan semua orang dapat beristiqamah dalam amalan ibadat. Ramai orang tidak dapat beristiqamah. Mereka cuba mula untuk nak memperbaiki diri mereka, tapi berlaku sesuatu, mereka kembali semula kepada adat zaman dahulu. Maka sekarang dalam zaman ini yang kita ada dalam masa yang susah ini, betapa lamanya seorang daripada kita akan kekal beristiqamah. Sepatutnya seorang hendaklah dia usaha untuk beristiqamah sampai dia mati. Sampai dia mati, dia kekal beristiqamah. Tapi adakah kita akan dapat beristiqamah seperti adakah kita akan dapat beristiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam keadaan ini, sepatutnya seorang yang mukmin kena usaha beristiqamah. Sama ada dalam keadaan gembira atau dalam keadaan sedih, dalam keadaan kesusahan atau dalam keadaan keselesaan. Kena berusaha untuk beristiqamah dalam taat kepada Allah. Tapi apabila mahu beristiqamah, kena tahu bahawasanya ada musuh-musuh yang akan cuba menghalang kamu daripada beristiqamah. Musuh yang pertama adalah yang Allah Ta'ala telah mengkhabarkan tentangnya dalam Al-Quran, yang dia adalah Asy-Syaitan. Allah Ta'ala berfirman, Inna asy-syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Yani sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka hendaklah kamu mengambilnya sebagai musuh. Allah Ta'ala pencipta alam ini mengkhabarkan bahawasanya ada bagi kita musuh yang dia adalah syaitan.
Adakah kita buat persediaan untuk mempertahankan diri kita daripada syaitan, musuh ini? Apakah tujuan syaitan? Apakah dia mahu? Dia mahu kamu tidak beristiqamah. Dia mahu kamu lalai. Dia mahu kamu malas. Dia mahu kamu tidak bangun solat subuh. Dia mahu kamu melakukan dosa. Dia mahu kamu buang masa. Dia mahu kamu tidur banyak. Dia mahu kamu sibuk dengan makan banyak. Dia mahu kamu untuk memperbanyakkan rehat dalam dunia ini. Dia mahu kamu untuk memperbanyakkan dosa di dalam dunia ini. Dan dia mahu juga, syaitan mahu, dia mahu untuk menjatuhkan kita ke dalam kekufuran wal'iyadhu billahi ta'ala. Muslimin dan muslimat, bagaimana seorang memerangi musuh ini dan tolak musuh ini? Bagaimana cara untuk beristiqamah dan tolak syaitan yang mahu menjadikan kita tergelincir dan jatuh dan tidak beristiqamah? Senjata yang utama adalah ilmu. Dengan ilmu, seorang dapat tahu bagaimana beristiqamah dalam taat kepada Allah. Dan bagaimana dia mahu tolak waswas syaitan dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, dengan senjata apa mahu memerangi syaitan? Dengan kejahilan? Bagaimana dengan kejahilan seorang memerangi syaitan? Bagaimana? Mesti seorang belajar ilmu agama. Dan yang paling penting adalah ilmu aqidah. Kerana dengan ilmu aqidah seorang mempertahankan iman, seorang mempertahankan aqidah dia. Jika syaitan dia waswas, mahukan kamu ragu-ragu tentang kewujudan Allah, atau mahukan kamu ragu-ragu tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ilmu aqidah kamu tolaknya. Dengan ilmu aqidah kamu tolaknya. Kerana ini sangat penting. Muslimin dan muslimat, teruskan dan istiqamah dengan pengajian ilmu aqidah yang kita buat pada setiap malam, yang kita baca padanya kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, supaya mantapkan ilmu aqidah pada diri kamu. Muslimin dan muslimat, juga perlu kepada ilmu-ilmu yang lain. Kerana syaitan bukan hanya akan cuba mengganggu, bukan dia cuba hanya untuk serang akidah kamu, tapi dia juga cuba untuk menjadikan kamu tinggal solat, untuk dia jadikan kamu was-was tentang solat, tentang wuduk, tentang bersuci. Dia macam-macam, dia ada banyak cara untuk dia mengganggu kamu dan serang kamu. Maka musuh ini perlu kepada ilmu untuk tolaknya. Untuk tolaknya. Muslimin dan muslimat, banyak perkara yang jahat yang seorang manusia buat, syaitan akan was-was kepadanya dan dia akan pujuk dia untuk membuatnya. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Maka dengan ilmu seorang mempertahankan diri daripada syaitan. Muslimin dan muslimat, ada juga musuh yang kedua, yang lain, yang ia adalah an-nafsul ammaratu bis-su'. An-nafsul ammara bis-su', itu hawa nafsu, yang mana diri ramai orang biasanya cenderung kepada perkara yang tidak baik. Diri ramai orang cenderung kepada membuat dosa. Diri ramai orang cenderung kepada tidur banyak, makan banyak, minum banyak, rehat banyak, sia-siakan masa banyak. Maka kita perlu untuk belajar bagaimana melawan hawa nafsu. Bagaimana melawan hawa nafsu. Jika diri kita kata, sekarang rehatlah, semua orang ada di dalam rumah, COVID telah tersebar, kamu akan buat apa? Tidak ada apa untuk kamu buat, sedangkan ada banyak ibadah yang kamu mampu buat. Tapi diri cenderung kepada rehat dan tidur. Jangan kita ikut hawa nafsu ini. Jangan kita ikut hawa nafsu ini. Al-Imam Al-Busiri dalam Al-Burdah, dia telah sebut satu fasal tentang an-nafs, tentang diri seorang, bagaimana dia mahu melayannya dan bagaimana dia mahu
memeranginya supaya ia beristiqamah. Maka dia kata, وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِن تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ. Yani, diri seorang itu seperti bayi. Jika kamu tidak jaga, biarnya macam itu, tidak jaganya, maka ia akan besar dalam keadaan suka menyusu. Bayi yang kecil, kalau ibunya tidak usaha untuk ia pisahkannya dan berhentikan menyusu dia, ia akan besar sampai umur 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun mungkin. Dia masih lagi suka untuk menyusu. Adapun kalau memberhentikannya, paksa dia untuk berhenti, ia akan berhenti. Juga diri kita kena paksanya dalam banyak perkara supaya ia beristiqamah, supaya ia tinggalkan perkara-perkara yang lara, yang tidak bermanfaat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Yani Allah memuji mereka yang menyalahi atau mereka yang tidak ikut hawa nafsu mereka. Mereka yang tidak ikut hawa nafsu mereka, Allah Ta'ala telah memuji mereka ini. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, kata Al-Busiri, فَلَا تَرُمْ بِالْمَعَاصِي كَسْرَ شَهْوَتِهَا إِنَّ الطَّعَامَ يُقَوِّي شَهْوَةَ النَّهِمِ. Yani jangan kamu mahu melemahkan keinginan diri kamu kepada membuat dosa dengan memberi dosa kepadanya. Yani jika diri kamu cenderung mahu buat dosa, ingin mahu buat dosa, jangan kamu nak kurangkan keinginan dia untuk buat dosa dengan memberi kepadanya dosa, kerana tidak akan kurang keinginannya. Kata Al-Busiri, inna at-ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Yani biasanya orang yang suka makan banyak, apabila dia menambah atau apabila dia bertambah makanan, dia makan lagi banyak, akan jadi lagi kuat keinginannya untuk makan. Seorang yang dia suka makan banyak, adakah caranya dia memberi kepada dirinya makanan yang lagi banyak dengan tujuan mahu kurangkan keinginan dirinya untuk makan? Tidak. Bahkan akan bertambah keinginan dia untuk makan jika dia memberi kepada dirinya makan lagi. Juga, jangan kita memberi kepada diri kita apa yang ia mahu. Sekarang ini adalah peringatan bagi diri saya dan muslimin dan muslimat. Dalam keadaan ini yang mana sistem kehidupan kita telah berubah. Kita dahulunya ada sistem yang lain yang kita ikutnya setiap hari. Waktu kita bangun, waktu kita keluar kerja, balik kerja, buat ini, uruskan family, uruskan ini, uruskan itu. Sekarang telah berubah itu semua yang kita sudah biasa dengannya. Dan sekarang ada sistem yang baru, yang mana kita sepanjang masa ada di dalam rumah. Maka adakah apabila ada di dalam rumah ini, kita akan ikut hawa nafsu dan jatuh darjat kita, atau kita akan berjaya memerangi hawa nafsu dan memerangi syaitan, dan ambil kesempatan ini untuk diangkat lagi darjat kita dengan ibadah dan ta'ah. Orang yang cerdik, dia kena fikir, jangan setiap hari mengadu. Saya ada di dalam rumah, rasa bosan, bila akan habis ini? Jangan setiap hari hanya sibuk dengan mengadu. Bahkan kamu fikir dengan cara yang lain. Ambil ini sebagai kesempatan bagi diri kamu, sedangkan sudah tinggalkan banyak perkara, terpaksa untuk tinggalkan banyak perkara di luar, dan sekarang ada lebih masa untuk diri kamu. Maka hendaklah membaiki diri dalam masa ini. Zaman dahulu, ada setengah orang salih yang mana mereka akan tinggalkan hidup di bandar dan pergi hidup atas bukit. Mereka akan membina satu kamar yang kecil, kekal di dalamnya, namanya as-sawma'ah. Mereka kekal di dalamnya
untuk mereka hanya beribadah, buat zikir dan solat dan seperti itu, maka mereka sengaja buat ini. Mereka pergi untuk mahu kekal berseorangan. Sekarang kalau kamu sudah ada di dalam rumah, jangan sia-siakan masa, ambil ini sebagai kesempatan. Maka jangan biasakan diri kamu dengan bangun lambat daripada tidur. Dahulunya kamu bangun untuk mahu keluar kerja, atau mahu keluar universiti, atau mahu keluar pergi ke sekolah, kamu keluar pagi-pagi awal. Maka bangun pagi-pagi awal. Maka jangan kamu sekarang ikut hawa nafsu dan kamu tidur banyak sedangkan sudah tidak ada kerja. Bahkan hendaklah kamu isikan masa dengan perkara yang bermanfaat. Susun balik jadual masa kamu. Muslimin dan muslimat, dua musuh ini, syaitan dan hawa nafsu, tidak akan tinggalkan kita, tidak mahu tinggalkan kita untuk kita buat jadual baru untuk membaiki diri kita. Mereka sentiasa akan serang kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya sambung, saya ada permintaan daripada semua yang sedang menuntut melihat kepada live streaming ini. Pada malam ini kita mahu membaca sebuah doa yang sudah dipost dalam page. Doa ini adalah litafrijil karb, yani untuk keluar daripada kesusahan, hilang kesedihan, walisyifa'i minal amrad, untuk sembuh daripada penyakit-penyakit, wan nasri 'alal adu, untuk kemenangan atas musuh. Maka zikir ini kita mahu bacanya sama-sama. Tapi kalau kita mahu bacanya sama-sama, harap kita jemput kawan-kawan kita ramai-ramai untuk mereka membaca doa ini, untuk mereka belajar doa zikir ini, bacanya bersama kita. Maka harap semua sekarang usaha untuk share dan jemput orang ramai masuk dan menuntut majlis ilmu ini, melihat kepada majlis ilmu ini, dan bagi tahu mereka, jom kita mahu baca ramai-ramai sebuah zikir yang mana ada padanya manfaat yang besar. Di antaranya adalah hilang kesedihan dan sembuh daripada penyakit-penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kamu semua. Maka saya akan tunggu juga apabila sampai bilangan yang menuntut kita 1000, maka kita akan mula membaca doa ini insya-Allah taala. Sekarang kita masih lagi 753. 757 sekarang. Maka apabila saya jadi 1000, insya-Allah taala kita mahu baca ini sama-sama. Dan jangan lupa untuk tekan like dan follow kepada page. Barakallahu fikum. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Diri kita ini, apabila kita mahu tariknya kepada kebaikan, dalam banyak keadaan kita perlu bantuan. Kadang-kadang ada musuh, kita tidak mampu untuk mengalahkan musuh itu, maka kita buat apa? Kita minta bantuan daripada yang lain untuk membantu kita. Maka apabila kita tahu ada dua musuh ini, kita perlu kepada bantuan. Bantuan itu datang dengan kita belajar ilmu daripada para ulama. Para ulama akan membantu. Para ulama, mereka akan membantu untuk kita membaiki diri. Maka apabila syaitan serang, kita belajar ilmu daripada ulama, ambil nasihat ulama untuk kita mempertahankan diri kita daripada syaitan, daripada hawa nafsu. Dan di sini kepentingan ada seorang guru yang murabbi dalam kehidupan kita, yang dia membantu kita untuk kita membaiki diri kita, memberi nasihat kepada kita supaya kita jadi kuat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, kata para ulama ahli sufi bahawasanya
diri seorang atau an-nafsu, dalam bahasa Arab kita kata an-nafsu, diri seorang itu ada tahap-tahap yang ia boleh jadi, yang ia akan pindah daripada satu kepada satu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yakni diri itu ada baginya 3 tahap. An-nafs ada baginya 3 tahap. Tahap yang pertama itu an-nafsul lawamah. Apabila seorang dalam keadaan an-nafsul lawamah, yakni dirinya sentiasa suruh dia untuk buat kejahatan dan mahu menjauhi dia daripada buat kebaikan. Itu adalah nafsul ammarah, nafsul ammarah bisu'. Sentiasa suruh untuk buat kejahatan dan dosa. Dan apabila ada kebaikan, apabila ada majlis ilmu, dia tidak mahu. Apabila dijemput, jom dengar majlis ilmu, jom duduk tengok majlis ilmu, dia tidak mahu. Kalau dikatakan kepadanya jom tengok movie, dia mahu. Kalau dikatakan kepadanya jom untuk jalan-jalan cari makan, untuk buat dosa, maka dirinya mahu. Itu an-nafsu al-ammara bis-su'. An-nafsu al-ammaratu bis-su'. Dia tidak mahu sabar untuk belajar ilmu. Tidak mahu sabar untuk duduk dengar sedikit ilmu. Tidak mahu sabar. Tapi dia sudi untuk sabar. Dia sudi untuk duduk dan tengok movie 3 jam dan 4 jam juga. Pergi sinema, pergi tempat hiburan, pergi sini sana, musafir untuk tujuan jalan-jalan sahaja. Tapi untuk duduk hadir majlis ilmu tidak mahu. Tidak mahu. Untuk melaksana solat berjamaah tidak mahu. Untuk buat zikir, baca doa tidak mahu. Tapi untuk lara, dapat dirinya semangat untuk buatnya. Bahaya keadaan macam itu. Maka bagaimana seorang dapat untuk dia tinggalkan tahap itu dan naik ke tahap yang lagi atasnya? Hendaklah apabila seorang dalam keadaan ini memperbanyakkan ingat azab kubur dan azab dalam api neraka. Apabila memperbanyakkan ingat tentang azab kubur dan azab api neraka, maka diri ini akan takut dan akan lagi semangat untuk sabar buat amalan yang salih. Apabila seorang dia sentiasa ingat azab kubur dan azab api neraka, dia dengar tazkirah tentang itu, dia ingat bagaimana dia akan turun dalam kubur berseorangan, bagaimana dia akan turun dalam kubur tanpa ibunya, tanpa ayahnya, dia berseorangan, maka dia perlu kepada amalan salih untuk mencahayakan kuburnya. Dan bagaimana boleh jadi dia diazabkan di dalam kubur, boleh jadi kuburnya dihimpitkan. Apabila dia ingat ini sentiasa, maka akan jadi lagi baik dirinya. Maka dia akan angkat kepada darjat yang lagi tinggi, yang ia adalah an-nafsul lawamah. An-nafsul lawamah itu apa? Atau ulama kata al-mutalawwinah, yang dua warna. Hitam putih, dua warna. Kadang-kadang cenderung kepada kebaikan, kadang-kadang cenderung kepada kejahatan. Itu adalah an-nafsu al-lawamah. Maka an-nafsu al-lawamah ini, kadang-kadang seorang dapat dirinya semangat, mahu buat amalan salih, semangat mahu bangun awal, solat subuh berjamaah, buat zikir, buat ini, buat itu. Kadang-kadang dapat dirinya malas, mahu tidur, mahu buat dosa ini, mahu buat dosa itu. Itu an-nafsul lawamah. Ia lagi tinggi daripada ini lagi tinggi daripada an-nafsul ammarah. Apabila dalam keadaan an-nafsul lawamah itu, apakah seorang buat? Memperbanyakkan ingat tentang nikmat syurga, supaya dirinya lagi semangat untuk dia tinggalkan dosa dan buat amalan salih. Dengarlah tentang nikmat syurga. Apa yang ada dalam syurga daripada nikmat, istana-istana syurga, pohon-pohon syurga, katil yang terbang di syurga, dan selain itu daripada nikmat-nikmat syurga. Apabila memperbanyakkan ini, maka
dia akan jadi lagi semangat, akan berusaha lagi dalam buat yang taat dan tinggalkan yang dosa. Kemudian dirinya angkat kepada tahap yang ketiga itu, yang ia adalah an-nafsul mutmainnah. Itu diri orang yang salih. Nafsul mutmainnah itu nafsu orang yang itu adalah diri orang yang beristiqamah. An-nafsul mutmainnah itu diri orang yang beristiqamah dalam taat kepada Allah. Jika ada COVID-19 tersebar atau dalam keadaan biasa, dia istiqamah. Bukan kalau hari biasa istiqamah, tapi kalau ada COVID, dia lalai. Bukan. Tapi istiqamah sampai mati. Itu adalah an-nafsul mutmainnah yang Allah Ta'ala telah berfirman tentangnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah, itu diri orang yang salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua untuk jadi daripada mereka yang ada yang diri mereka adalah an-nafsul mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, dalam tarbiyah diri dan jaga diri ada perkara yang sangat penting yang ulama sufi sangat ambil berat tentangnya, yang ia mukhalafatun nafs. Kata ulama, mukhalafatun nafsi shifa'uha, yani melawan diri. Mukhalafatun nafs yani melawan diri. Melawan diri itu mukhalafatun nafs. Diri mahu cenderung kepada dosa, melawannya. Diri mahu lalai, melawannya. Diri mahu malas, melawannya. Itu adalah mukhalafatun nafs, perkara yang sangat penting dalam tarbiyah kepada diri dan jaga diri. Ada dua orang daripada para awliya illah, mereka pernah bertemu, dan seorang daripada dua para awliya ini, karamah beliau adalah dia duduk, karamah Allah Ta'ala telah memberi kepadanya karamah, dia duduk atas udara. Maka seorang wali yang lain tanya kepadanya, dengan apa kamu telah dapat darjat ini, karamah ini? Maka dia kata kepadanya, bimukhalafatin nafs, dengan melawan diri. Maka kena biasakan melawan diri. Sampai kalau tengok kepada keadaan orang salih, bagaimana mereka melawan diri, sampai dalam perkara yang ia mubah, ia halal, mereka akan melawan diri jika perkara itu tidak ada padanya manfaat untuk akhirat mereka. Masya Allah al-azim. Muslimin dan muslimat, di sini saya mahu sebut 3 perkara sekarang yang membantu kamu untuk beristiqamah. Kesimpulan bagi tazkirah ini yang saya sebut sekarang. 3 perkara ini hafal. Yang pertama adalah sentiasa ingat azab api neraka dan azab kubur, dan sentiasa ingat mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adimu dzikra hadhimil ladzat. Hendaklah kamu sentiasa ingat perkara yang memberhentikan, memutuskan semua kelezatan duniawi. Apakah ia? Itu adalah mati. Ingat mati. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama, ingat azab kubur dan ingat mati. Yang kedua, ingat tentang nikmat di dalam syurga, dan ingat bahawasanya kelezatan syurga, nikmat di dalam syurga lebih baik daripada nikmat duniawi ini. Lebih baik daripada kelezatan duniawi ini, yang mana dunia ini akan habis, tidak akan kekal. Ini yang kedua. Ingatkan diri tentang 2 perkara ini. Dan yang ketiga adalah muraqabatus salihin, yakni melihat keadaan-keadaan orang salih dan melihat keadaan para ulama, para salihin, bagaimana mereka, dan dengar tentang kisah mereka. Kalau mampu berhampir dan sahabat dengan mereka, itu lagi baik juga.
Kerana apabila kita berhampir dengan orang yang salih, dengan orang yang bertakwa, maka insya-Allah taala kita akan terkesan dengan keadaan mereka. Seperti mana orang akan terkesan dengan sahabatnya yang malas jadi malas sepertinya biasanya, juga kalau dia bersahabat dan hampir kepada orang salih, dia akan terkesan dengan itu, dan dia juga akan jadi semangat seperti orang salih yang dia melihatnya. Apabila dia dengar tentang kisah contoh As-Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha, yang mana As-Sayyidah Nafisah, kalau kita nak dengar sedikit tentang kisahnya, dia telah mengorek kubur di dalam rumahnya. Dia telah mengorek kubur di dalam kuburnya. Dalam zaman Sayyidah Nafisah tidak ada COVID-19 dalam zamannya itu, tapi dia duduk di dalam rumahnya, dia mengorek kuburnya dengan sendiri, dia duduk dalam kuburnya, dan dia telah buat khatam Al-Quran 6,000 kali, itu hanya di dalam kubur. Dia duduk dalam kuburnya buat khatam Al-Quran 6,000 kali, dia dapat khatam Quran di dalam kuburnya. Bagaimana dia menggunakan masa di dalam rumah? Bagaimana Sayyidah Nafisah menggunakan masa dalam rumah, dan bagaimana kita sekarang menggunakan masa di dalam rumah? Adakah hampir atau sangat-sangat jauh? Hendaklah kita tanya diri kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, apabila kita dengar bahawasanya Abu Hanifah radhiyallahu anhu, dia telah buat qiyamul lail 40 tahun, qiyamul lail dengan dia salat subuh dengan wuduk isya. Abu Hanifah salat subuh dengan wuduk isya. Bagaimana itu? Dia buat wuduk untuk salat isya, setelah salat isya buat qiyamul lail, dia tidak tidur. Buat qiyamul lail sampai subuh. Apabila masuk subuh, dia salat subuh dengan wuduk isya. Tapi di sini salat subuh dengan wuduk isya bukan seperti mana dibuat oleh setengah pemuda-pemudi zaman sekarang, yang mana mereka tidur sebelum salat isya, kemudian mereka bangun 5 minit sebelum masuk salat isya, sebelum habis salat isya. Mereka 5 minit sebelum habis waktu isya mereka bangun, maka mereka salat isya, masuk subuh mereka salat subuh dengan wuduk isya. Bukan seperti ini. Abu Hanifah radhiyallahu anhu, dia buat qiyamul lail sepanjang malam, kerana ini dia salat subuh dengan wuduk isya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, seperti ini orang-orang yang salih. Sekarang kita mahu membaca doa yang saya telah memberitahu kamu tentangnya, tapi harap kalau boleh jemput lagi sedikit untuk jadi 1000, kemudian kita akan mula baca. Harap sekarang kita bagi masa sedikit kepada kamu semua untuk jemput lagi ramai. Harap apabila ramai-ramai kita baca, harap insya-Allah taala berkat besar insya-Allah taala bagi negara kita dan bagi umat Islam insya-Allah taala. Maka harap sekarang siapa yang belum jemput kawan-kawan dia untuk masuk, jemputnya untuk kita nak ajar doa ini supaya insya-Allah taala kita membacanya bersama-sama. Harap sekarang kita usaha untuk kita jemput lagi kawan-kawan kita untuk mereka masuk lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Okey, maka sudah jadi sekarang bilangan yang kita sebut. Maka sekarang insya-Allah ta'ala kita ramai-ramai, kita semua, setiap orang kumpulkan ahli keluarga dan baca bersama kita doa, baca bersama kita zikir ini. Zikir ini manfaatnya kata ulama litafrijil karb, untuk seorang keluar daripada kesusahan dan kesedihan, walisyifa'i minal amrad, untuk kesembuhan daripada penyakit, wan nasri 'alal adu, untuk dapat kemenangan atas musuh. Maka hendaklah kita sama-sama baca zikir ini lillahi ta'ala. Saya baca, harap kamu semua ikut. Okey? Bismillah. Bismillah. Rabbi Allah,
ربي الله حسبي الله حسبي الله توكلت على الله توكلت على الله اعتصمت بالله اعتصمت بالله فوضت أمري إلى الله فوضت أمري إلى الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله. Kita akan ulangnya sekali lagi. Kita cuba bacanya 3 kali, okey? Maka kita akan baca sekali lagi. Bismillah. Rabbi Allah. Hasbi Allah. Tawakkaltu ala Allah. I'tasamtu billah. فوضت أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Sekali lagi, kita harap semua satu family kita bacanya ini supaya insya-Allah taala ada jagaan bagi kita. Insya-Allah taala kita bacanya sama-sama. Bismillah. Rabbi Allah. Hasbi Allah. Tawakkaltu ala Allah. I'tasamtu billah. Fawwadtu amri ila Allah. Ma syaa Allah. La quwwata illa billah. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati semua yang telah membaca doa ini dan semoga Allah taala mempertahankan umat Islam daripada bala dan penyakit yang sedang tersebar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah Subhanahu wa taala, sekarang insya-Allah kita mahu sambung baca dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ia tentang ilmu aqidah, ilmu yang paling penting, ilmu yang paling afdal, ilmu yang paling mulia. Ambil kesempatan ini untuk belajar ilmu, ambil kesempatan ini untuk baca kitab yang telah ditulis pada kurun yang ketiga Hijriyah oleh Al-Imam At-Tahawi, imam yang besar, alim yang besar daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kitab ini telah ditulis sebelum lebih daripada 1000 tahun. Lebih daripada 1100 tahun telah ditulis kitab ini oleh Al-Imam At-Tahawi dan sekarang kita sedang membacanya. Maka insya-Allah taala sekarang kita akan sambung yang ada kitab, hendalah dia buka kitab. Kata Al-Imam At-Tahawi, qala al-muallif rahimahullah, wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqihi. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. kata Imam At-Tahawi, aslul qadar, asal qadar, sirrullah, yani Imam At-Tahawi dia kata bahawasanya al-qadar dengan makna sifat takdir Allah, dengan makna sifat takdir Allah Ta'ala yang azali, itu tiada yang tahu hakikatnya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang tahu hakikatnya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata sirrullahi Ta'ala. Itu perkara yang Allah Ta'ala tidak menjadikan bagi hamba jalan untuk mengetahuinya. Maka Allah Ta'ala tidak menjadikan bagi hamba jalan untuk tahu hakikat takdir Allah Ta'ala yang azali. Sifat takdir yang azaliyah. Lam yattali' ala dhalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Tiada malaikat atau nabi yang tahu tentang hakikat sifat takdir Allah Ta'ala yang azaliyah. Bahkan apa yang kita meyakini tentang al-qadar, kita meyakini bahawasanya semua yang berlaku dalam alam adalah dengan takdir Allah. Sama ada ia baik ataupun buruk,
maka ia semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebut tentang 6 perkara yang paling besar dalam iman. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang 6 perkara yang paling besar dalam iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebut wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yakni dan kamu beriman dengan al-qadar. Itu di antara asas aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, di antara asas agama Islam beriman dengan al-qadar. Yakni beriman bahawasanya yang baik dan yang buruk berlaku dengan takdir Allah. Covid ini yang tersebar itu dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika orang mengingkari bahawasanya ini dengan takdir Allah, yakni dia telah mendustakan al-qadar. Yang mendustakan al-qadar, rosak imannya wal-iyadhu billahi ta'ala. Maka tidak boleh ragu-ragu bahawasanya Covid ini yang tersebar adalah dengan takdir Allah. Tidak boleh ragu-ragu tentang ini. Wajib meyakini bahawasanya setiap sesuatu yang berlaku sama ada baik maupun buruk, ia dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan manusia, sama ada ia baik atau buruk, ia semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jangan seorang cuba mahu tahu hakikat al-qadar. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzukira al-qadaru fa'amsiku." Riwayat oleh Al-Baihaqi. Apakah makna idza dzukira al-qadaru fa'amsiku? Yakni apabila kamu membahaskan tentang al-qadar, jangan kamu masuk dalam perbahasan ini dengan kasad mahu tahu hakikat al-qadar. Kerana hakikat al-qadar, hakikat sifat Allah Ta'ala yang azaliyah, maka tiada yang tahunya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengetahuan kita tentang al-qadar adalah berdasar apa yang warid dalam Quran dan hadis. Kesimpulannya kita beriman bahawasanya semua yang berlaku dalam alam adalah dengan takdir Allah. Ya, sama ada ia baik atau buruk, semuanya dengan pengetahuan Allah, dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, jika seorang kata kalau semua yang berlaku dalam alam ini adalah dengan takdir Allah, maka hamba ini, adakah ada baginya pilihan atau tidak ada baginya pilihan? Jawapan Ahlussunnah wal Jamaah adalah hamba ada baginya pilihan, tapi pilihannya di bawah kehendak Allah. Yakni dia pilih apa yang Allah telah kehendak baginya untuk memilihnya. Ini berdasar firman Allah, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Ayat ini difahami daripadanya bahawasanya kamu tidak kehendak sesuatu melainkan apa yang Allah Ta'ala telah kehendaki bagi kamu untuk mengkehendakinya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, kehendak kita ia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, kita bukan seperti Mu'tazilah, golongan sesat yang meyakini bahawasanya hamba mencipta perbuatannya. Keyakinan ini dengannya mereka mendustakan al-qadar. Mereka mendustakan al-qadar dengan keyakinan ini. Yakni bagi Mu'tazilah ini, mereka meyakini bahawasanya sekarang apa yang saya buat dan apa yang kamu buat itu semuanya bukan dengan kehendak Allah, bukan dengan takdir Allah. Bagi golongan Mu'tazilah yang sesat ini, kita semua apa yang kita buat itu tidak ditakdirkan oleh Allah dan tidak dikehendaki oleh Allah. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Ini keyakinan yang sesat yang mendustakan Al-Quran. Kita tidak kata seperti golongan Mu'tazilah bahawasanya hamba mencipta perbuatannya. Dan pada masa yang sama, kita bukan Jabriyah. Kita tidak meyakini seperti keyakinan Jabriyah. Al-Jabriyah itu mereka meyakini bahawasanya hamba tidak ada baginya pilihan langsung, dia dipaksa atas perbuatannya tanpa pilihan langsung. Ini batil juga, kerana kalau hamba tidak ada pilihan langsung, maka tidak sah dia jadi mukallaf. Tidak sah dia disuruh dan ditegah kalau tidak ada pilihan langsung.
Satu ketika datang seorang kepada Sayyiduna Ali ibn Abi Talib dan dia tanya kepadanya tentang Al-Qadar. Maka pada akhir hadis ini Sayyiduna Ali kata kepadanya, amma idh abaita fa innahu amrun baina amrain la jabrun wala tafwid. Yani dia kata kepadanya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahawasanya hamba ini bukan dipaksa atas perbuatannya tanpa ada pilihan langsung dan bukan dia ada pilihan yang mutlak dengan makna dia mencipta perbuatannya, tidak. Bahkan hamba ada pilihan tapi pilihannya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kata Imam At-Tahawi, والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. Yani jika orang tidak memadai dengan meyakini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan konon-kononnya dia mahu masuk lagi dalam untuk mahu tahu hakikat sifat takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuh dalam kesesatan, wal iyadzu billah. Dia jatuh dalam kesesatan, dia tergelincir dalam kesesatan dan dia orang yang rugi. Falhadhara min dhalika nazaran wa fikran wa waswasatan. Hendaklah seorang berhati-hati, jangan dia buat ini, hendaklah dia berhati-hati, jangan ikut waswas dalam perkara ini juga. Hendaklah orang berhati-hati, kekal tetap atas aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. يعني Allah Subhanahu wa taala telah menyembunyikan pengetahuan tentang hakikat al-qadar daripada ciptaannya. Yani Allah Ta'ala tidak menjadikan bagi ciptaan jalan untuk mereka tahu tentang hakikat sifat takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa nahahum an maramih. Yani Allah Ta'ala telah melarang kita daripada menuntut tahu hakikat sifat takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala fi kitabih, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Faman sa'ala lima fa'ala faqad radda hukma al-kitab wa man radda hukma al-kitab kana min al-kafirin. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yani Allah Ta'ala tidak dipersoalkan tentang apa yang dia buat. Bahkan mereka, yakni hamba-hamba, mereka dipersoalkan tentang apa yang mereka buat. Maka sesiapa yang tanya, kenapa Allah Ta'ala buat ini dengan kasad membantah kepada Allah, maka dia telah tolak Al-Quran. Dan sesiapa yang tolak hukum Quran, maka dia jatuh dalam kekufuran. Maka tidak boleh tanya kenapa Allah buat ini dengan kasad membantah kepada Allah. Tidak boleh tanya kenapa Allah Ta'ala menjadikan wabak COVID ini tersebar di negara-negara Islam. Tidak boleh tanya ini dengan kasad membantah kepada Allah. Kalau dengan kasad membantah kepada Allah, itu seperti perbuatan iblis. Iblis apabila Allah Ta'ala suruh dia untuk buat sujud kepada Adam, dia membantah kepada Allah, dan membantah kepada Allah itu kekufuran, wal iyadzu billahi ta'ala. Tapi jika orang tanya tentang sesuatu bukan dengan kasad untuk membantah kepada Allah, dia mahu tahu hikmah sahaja. Contoh, kalau orang tanya, kenapa Allah Ta'ala telah mencipta Al-Arsh, makhluk Allah yang paling besar dari sudut saiz dan keluasan. Di sini bukan dia membantah kepada Allah, dia hanya nak tahu hikmah kenapa Allah mencipta Arash. Apakah hikmah daripada itu? Maka kita ajar kepada dia, Allah Ta'ala telah mencipta Arash sebagai tanda kekuasaannya dan bukan untuk mengambilnya sebagai tempat bagi zatnya. Kerana Allah tidak memerlukan tempat, Allah tidak memerlukan arah. Allah yang mencipta langit dan bumi dan arah yang enam, dia tidak memerlukan tempat atau arah. Bahkan dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dia bukan seperti udara tersebar di semua tempat, dan bukan seperti kita ada di satu tempat. Bahkan Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah.
Maka muslimin dan muslimat, sekarang ada ramai orang yang ditimpa dengan musibah. Jika kerja kamu rosak, jika kamu ditimpa dengan penyakit COVID, jika ada kerabat kamu yang meninggal, jangan kamu membantah kepada Allah. Jangan. Sabarlah. Sabar lillahi ta'ala. Dapat pahala di hari akhirat. Jika orang membantah kepada Allah, dia jatuh dalam kekufuran. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Jangan ada setengah orang apabila kerabatnya mati, ibunya mati, anaknya mati, dia kata wal'iyadzubillah, dia kata, ya Allah, saya buat bagi kamu solat 5 waktu dan kamu membunuh ibu saya, kamu membunuh anak saya. Dia kata ini dengan kasar membantah kepada Allah. Yang membantah kepada Allah, dia jatuh dalam kekufuran. Maka hati-hati daripada itu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kata Imam At-Tahawi, فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. يعني apa yang disebut tentang Al-Qadar sebelum ini, itu adalah apa yang seorang waliullah berhajat kepadanya dari sudut keyakinan tentang Al-Qadar. Di sini perkataan awliyaillah boleh jadi ditafsirkan dengan makna para awliya, dan boleh jadi ditafsirkan dengan makna al-wilayah al-ammah, yang ia wilayah yang umum bagi semua para mukminin. Maka boleh ditafsirkan dengan dua makna. Maka ini adalah yang seorang perlu tahunya tentang al-qadar. Apa yang kita telah dahulukan syarahan tentangnya, itu adalahnya. Kata pengarang, wahya darajatul rasikhina fil ilm. Dan ini adalah tahap orang yang mantap dalam ilmu. Ini adalah tahap orang yang mantap dalam ilmu. Mereka ini yang mantap dalam ilmu, meyakini aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul, seperti mana kita telah sebut tadi tentang syarahan tentang Al-Qadar. Muslimin dan muslimat, sampai sini dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah untuk malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati muslimin dan muslimat. Saya ada satu permintaan daripada semua, supaya kita sekarang cara yang kita boleh komunikasi dan sebarkan ilmu adalah melalui social media. Kita tidak boleh sekarang bertemu, duduk dalam majlis, dan itu tidak mampu sekarang. Maka untuk kita membantu ilmu lagi tersebar, saya mahu mengingatkan semua muslimin dan muslimat yang melihat kita, untuk mereka jangan lupa tekan like dan follow bagi page ini, dan tag bagi semua kawan di luar, dan bagi tahu mereka tentang program kita pada setiap malam 9.30. Barakallahu fikum wa jazakumullahu ta'ala kulla khair. Semoga Allah memberkati kamu. Ada banyak page-page yang tersebar dan menyibukkan orang daripada kebaikan. Tujuan kita apabila kita minta untuk share page ini dan jemput orang ramai, bukan kita mahu tujuan duniawi. Kita mahu orang sibuk dengan kebaikan. Kerana apabila kamu tahu betapa banyaknya page yang menyibukkan seorang daripada kebaikan dan tariknya ke arah kejahatan. Maka kalau kita kuat dalam menaikkan kebaikan, kita akan membantu orang kita insya-Allah untuk tetap beristiqamah. Ini cara untuk kita bantu orang beristiqamah, kita kekal dia dengar ilmu dan dengar kebaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu ta'ala kulla khair. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan terima kasih banyak kepada semua yang buat doa bagi saya dalam komen. Barakallahu fikum wa uhibbukum fillah. Saya cinta kepada kamu semua kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum.